Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan lagi bacaan daripada surah Al-Mulk, bermula daripada ayat 16 sehinggalah ayat 20. Dan seperti biasalah, ketika kita membaca nanti, insya-Allah kita akan membincangkan hukum-hukum tajwid, penekanan dari segi bacaan, sebutan makhraj huruf dan sebagainya. Begitu juga penekanan terhadap makna-makna ayat. InsyaAllah moga-moga kita dapat memahami kaedah-kaedah bacaan surah Al-Mulk ini beserta dengan maknanya nanti. Baiklah, insyaAllah sekiranya semua dah bersedia, maka marilah sama-sama kita menyambung bacaan surah ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Dalam kaedah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sekiranya kita tidak mempunyai nafas yang panjang, kita hendaklah berhenti. Kita berhenti pada tempat-tempat yang mempunyai makna yang kita faham, dan kemudian kita ambil pada makna yang sesuai. Dari situ sini kita waqaf pada bikumul ard, dan kita ambil bermula daripada fa'idha hiya tamur. Ulang semula. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa'idha hiya tamur. Dalam ayat ini kita lihat dahulu perbincangan dari segi hukum tajwid yang ada. Kita fokuskan dulu pada hukum nun mati. Dalam hukum nun mati ini dia ada nun mati dan tanwin. Jadi kita tengok pada nun mati dulu. Nun mati dalam resam Uthmani dia ada dua jenis. Nun yang tidak ada baris ataupun tidak ada sukun, dan nun yang ada sukun. Baik, kita lihat dalam ayat ini terdapat hanya huruf nun yang tidak ada tanda sukun pada mintum. Amintum, di situ ada nun yang tidak ada tanda sukun. Okey, di tempat-tempat yang lain pada man, itu pun nun yang tidak ada sukun. An pun tidak ada sukun. Okey, jadi di sini kita jumpa tiga tempat yang mana nun tidak ada tanda sukun. Jadi kaedahnya, kalau nun yang tidak ada sukun, dia akan jadi sama ada hukum idgham ataupun ikhfa. Jadi kita lihat pada huruf selepas itu. Jadi selepas huruf nun, yang pertama tu ada huruf ta. Adakah ta huruf idgham? Jadi kita lihat begitu. Huruf idgham ni dia ada ya, waw, mim, nun, idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, ra dan lam. Jadi kalau tak ada ke enam huruf idgham ini, maka kita dah tahu dah yang ni dia menjadi hukum ikhfa haqiqi. Jadi ta itu adalah huruf ikhfa haqiqi. Jadi dengungnya pastikan kita dengung dengan kadar dua harakat. Begitu juga pada man fis sama. Tengok selepas nun ada huruf fa. Fa adakah ada huruf idgham? Ada bukan huruf idgham, maka fa adalah huruf ikhfa. Jadi ini pun sama juga hukumnya ikhfa haqiqi. Begitu juga pada ay yakhsifa. Di situ ada nun yang mana selepas nun itu ada huruf ya. Ya, adakah dia huruf
idgham ataupun ikhfa. Jadi ya ini termasuk dalam huruf idgham. Dia adalah huruf idgham ma'al gunnah. Jadi dengung idgham ma'al gunnah juga dua harakat. Jadi ketiga-tiga tempat ini kita baca dengan dengung. Kemudian dari segi hukum nun mati dan tanwin, kita lihat pada tanwin. Tanwin di sini kita tak jumpa sama ada tanwin yang selari ataupun tidak ada tanwin. Kita lihat juga hukum mim mati. Okey, kaedah mim mati juga sama. Kalau mim yang ada sukun di atas namanya izhar syafawi. Kalau mim yang tidak ada sukun bertemu dengan mim, idgham mislain. Kalau mim yang tidak ada sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Jadi mudah saja. Jadi di sini kita tengok pada hukum mim mati, kita cari huruf mim. Huruf mim di sini ada satu yang tidak ada sukun. Okey, jadi bertemu dengan huruf mim selepas itu, maka ini namanya idgham mislain. Kemudian dalam ayat ini kita tengok ada tak hukum mad jaiz, mad wajib. Jadi mad jaiz, mad wajib ni dia punya cara nak kesannya. Yang pertama sekali huruf alif, waw dan ya tu ada tanda panjang. Kita tengok dalam ayat ni ada tak tanda panjang, tanda mad tu. Jadi ada pada as-samai. Tengok di atas alif tu ada tanda panjang yang dipanggil tanda mad. Selepas itu ada huruf hamzah. Huruf hamzah di sini satu ataupun dua kalimah. Jadi hamzah di situ dia berada dalam satu kalimah, maka namanya mad wajib muttasil. Mad wajib ini panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Baik, kemudian yang lain-lain itu terdapat hukum mad asli. Dan bila kita waqaf, tamur bila waqaf dia jadi mad arid disukun. Jadi ra di situ kita baca dengan tebal. Satu lagi penekanan dari segi makhraj huruf iaitu pada huruf kha. Yakhsifa. Huruf kha ini makhrajnya di hujung kerongkong berdekatan dengan anak tekak. Jadi keluarnya di situ. Yakhsifa, yakhsifa. Baik, kita ulang balik ayat ini. Satu lagi penekanan pada huruf hamzah. Huruf hamzah ini makhrajnya adalah di pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong ni berdekatan dengan dada. Jadi huruf hamzah keluarnya di situ. Amintum, bukan aa. Kalau aa dah jadi ain. Jadi aa. Amintum. Okey. Baik. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Baik, mat arid sukun kita ambil panjang 6 harakat. Fil ar itu bikumul ar, bila waqaf jangan bagi bunyi qalqalah. Sebab dhat bukan huruf qalqalah. Okey, itu sebagai peringatan. Baik, maksud ayat yang ke-16 ini iaitu aamintum. Aamintum maksudnya patutkah kamu merasa aman. Okey, amintum. Amintum tu maksudnya adakah. Tu maksudnya patutkah. Amintum kamu merasa aman ataupun tidak merasa takut. Man fis sama, kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit. Fis sama. As-sama itu artinya langit. Ayakhsifa bikumul ar, yang mana Tuhan ini dapat menunggang balikkan bumi, menimbus kamu. Ayakhsifa bikumul ar. Yakhsifa ni artinya Allah boleh menunggang balikkan bumi ini di atas kita. Fa'iza hiya tamur, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta. Bila jadi langit ni Allah pusingkan, Allah tunggang balikkan bumi ini hingga hancur, maka semuanya akan hancur, lenyap. Begitulah keadaannya bila Allah kehendakkan begitu. Dalam ayat ni kita lihat dari kalimah aamintum.
Iaitu tu maksudnya pertanyaan, adakah kamu merasa aman? As-sama'i tu artinya langit. Yakhsifa. Yakhsifa ni maksudnya Allah menunggang balikkan bumi. Bikumul ard tu, ard bumi. Tamur artinya hancur ataupun bergegarlah bumi ini dengan serta merta. Itu berkaitan dengan hari kiamat. Baik, kemudian ayat ke-17, Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Baiklah, dalam ayat yang kita baca ini, pertama sekali kita fokuskan dulu untuk hukum tajwid. Jadi seperti biasa kita tengok nun mati terlebih dahulu. Dalam ayat ni kita cari nun, huruf nun sama ada sukun ataupun tidak ada tanda. Jadi dalam ayat ni kita jumpa pada mintum satu, man wa an yursila tiga. Ada tiga tempat dalam ayat ini yang ada nun mati, yang mana nun mati itu kesemuanya tidak ada tanda sukun. Jadi seperti biasalah, seperti mana yang kita baca ayat 16 tadi, diulang semula pada ayat ini, dan hukum tajwidnya adalah hukum yang sama juga. Baik, seterusnya dalam ayat ini kita tengok dari segi hukum tanwin, baris tanwin. Dalam ayat ini kita berjumpa dengan baris tanwin, iaitu pada hasiban. Tapi di sini kalau nafas kita tak cukup, kita waqaf. Alaikum hasiba. Kita waqaf situ. Jadi seperti biasalah, kalau baris tanwin kita waqaf, maka kita waqaf dengan baris fathah. Ini namanya mad iwa. Tapi kalau kita sambung hasiban tu, jadi kalau kita sambung, maka kita tengok baris tanwin di situ atas bawah dia tak sama. Bila dia tak sama, maka dia akan menjadi sama ada hukum idgham ataupun ikhfa. Jadi dia kena tengok dulu huruf selepas tu. Jadi huruf selepas tanwin adalah huruf fa. Jadi huruf fa ini bukan huruf idgham. Fa adalah huruf ikhfa. Jadi ini namanya ikhfa haqiqi. Itu kalau kita sambung. Kalau kita waqaf, maka kita waqaf dengan dua harakat. Baik, dalam ayat ni kita tengok pada mim mati. Mim mati di sini kita ada mim yang ada sukun pada am, pada tum, iaitu mim yang tidak ada tanda sukun. Alaikum, itu mim yang ada sukun. Jadi ada tiga tempat. Maka kita perhati, mim yang ada sukun dia hanya menjadi hukum izhar syafawi. Jadi mim yang ada sukun ni khas untuk izhar sahaja. Manakala mim yang bertemu dengan mim, itu namanya idgham mislain. Manakala alaikum hasiba, itu juga namanya izhar syafawi. Baik, hukum mad wajib mad jaiz. Dalam ayat ni kita jumpa as-sama'i. As-sama'i dah kita bincang dah tadi, yang menjadi mad wajib muttasil. Yang lain itu adanya hukum mad asli, kemudian ada hukum lin. Kaifa tu dia jadi hukum lin. Laikum, alaikum juga hukum lin. Kemudian bila kita waqaf, nazir, bila waqaf dia jadi hukum mad arid disukun, dan waqaf pastikan ra di hujung kita baca dia dengan nipis. Itulah sebab sikit apa yang perlu kita ambil perhatian dalam ayat yang ke-17 ini.
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Dalam ayat ni maknanya apa? Masih lagi Allah tanya, am amintum, ataukah patutkah kamu merasa aman? Jadi Allah tanya kita balik, patutkah kita merasa aman kita hidup di dunia ini? Adakah kita merasa aman ataupun kita tak takut? Man fis samai, kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit. Jadi Allah tanya balik, apakah kamu tak merasa takut sedangkan Allah mempunyai pusat pemerintahannya di langit? Allah boleh hantar an yursila alaikum hasiba, Allah boleh menghantarkan kepada kamu angin ribut. Nah, hasiba tu maksudnya angin ribut yang menghujani kamu dengan batu-batu. Jadi kita tengok hari ni hujan batu, ribut taufan yang menggerunkan dan sebagainya. Okey, Allah boleh buat. Adakah kita masih lagi merasa aman hidup di dunia ini sedangkan Allah merancang sesuatu? Allah boleh hantar kepada kita alaikum hasiba, Allah boleh datang kepada kita angin ribut yang menghujani kamu dengan batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. Jadi Allah dah bagi dah amaran, maka di hujung nanti kita tahulah apa kesannya nanti. Baiklah, itu ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Dalam ayat yang ke-18 ini kita lihat hukum tajwid dahulu. Dalam ayat ni kita fokus pada nun mati terlebih dahulu. Dalam ayat ni ada nun yang tidak ada baris pada min qablihim. Jadi ada satu nun, maka kita perhatikanlah huruf selepas nun. Huruf selepas nun tu huruf qaf. Adakah huruf qaf tu huruf idgham? Dia bukan huruf idgham, maka qaf adalah huruf ikhfa haqiqi. Jadi dengung dua harakat. Dengung pastikan di bahagian pangkal lidah, sebelah dalam. Min qablihim, dan lidah kita tu renggangkan sedikit. Okay, cara dengung ikhfa. Dalam ayat ini kita tidak bertemu dengan baris tanwin, tak ada baris tanwin. Kemudian mat wajib, mat jaiz pun kita tak jumpa. Okay, yang ada dalam ayat ni mat asli dan juga lin, hukum lin pada kaifa. Pada kaifa, kai itu hukum lin, dan ada hukum qalqalah. Walaqad, iaitu namanya qalqalah sughra. Dan bila kita waqaf pada nakir dan menjadi mad arid disukun, jadi ra itu dibaca dengan nipis. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Okey, tadi ni kita terlepas pada hukum mim mati. Di sini ada satu mim mati yang di atasnya ada sukun, iaitu dibaca dengan izhar syafawi. Satu lagi suka nak dijelaskan sebutan huruf zal, jangan sampai bunyi z. Okay, zal di situ dia tak bunyi z, dia tak bunyi macam lebah. Jadi kita lembutkan. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ, jangan bunyi وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِي, itu salah. Itu bacaan yang salah. Okay, bacaan yang betul وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kita ulang semula.
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Maksud ayat yang ke-18 ini iaitu walaqad. Walaqad ni artinya dan demi sesungguhnya. Kazzabal ladzina min qablihim, orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Kazzabal ladzina min qablihim, sesungguhnya orang-orang kafir sebelum umat Nabi Muhammad ini telah mendustakan rasul-rasul mereka. Lalu Allah binasakan mereka-mereka ini. Fakaifa kana nakir. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Jadi Allah suruh kita tengok balik bagaimana hancurnya umat-umat Nabi yang terdahulu, antaranya umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh dan sebagainya lah, yang mana Allah hancurkan mereka ini. Allah suruh kita tengok bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu. Mereka mendustakan, mereka membunuh rasul-rasul yang dihantar. Maka kesannya kita boleh lihatlah sekarang ini. Dalam ayat ini kita lihat dari segi makna kalimah kazzaba. Kazzaba tu maksudnya dusta. Mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Min qablihim. Qablihim tu maksudnya sebelum itu. Sebelum daripada mereka, yang umat-umat yang terdahulu. Nakir ni artinya kemurkaan Allah. Bagaimana keadaan bila Allah murka. Baik, itu bagi ayat yang ke-18. Ayat ke-19. Ayat ini panjang, jadi kita waqaf pada tempat yang sesuai. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Kita berhenti pada 3 tempat untuk nak memudahkan kita membacanya dengan baik. So, ulang balik. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Dalam ayat ni, ayat yang panjang, jadi kita lihat dulu hukum tajwid yang ada. Seperti biasalah, kita tengok nun mati terlebih dahulu dalam ayat ni. Nun yang ada sukun ataupun tidak ada tanda sukun. Dalam ayat ni kita tidak berjumpa dengan nun, huruf nun. Kemudian kita tengok tanwin. Tanwin pada ayat ini ada pada sofatin. 1. Wikulli syai'in. Ada 2 di sini bentuk tanwin tu. Jadi kita tengok dulu tanwin di sini bentuknya sofatin tu, atas bawah dia tak sama. Jadi atas bawah dia tak sama, maka kita tengok huruf yang selepas dia lah. Kalau tanwin huruf yang sama, dhammatain bentuk 69, itu hukum izhar. Kalau tanwin yang tak sama, kita kena tengok huruf lah. Jadi selepas tanwin ada huruf waw. Waw adakah dia huruf idgham? Waw adalah huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi ini namanya idgham ma'al ghunnah. Satu lagi pada syai'in basir tu, tengok di situ. Situ tu dia punya tanwin dia ada kasrah. Kemudian kedua dia buat mim kecil.
Jadi kalau ada tanda mim kecil, maka kita dah tahu dah yang ni adalah iqlaq. Jadi khas untuk iqlaq. Kalau jumpa tanwin yang ada mim kecil, itu namanya iqlaq. Jadi dengung dua harakat. Kemudian dalam ayat ni ada hukum mad jaiz, mad wajib. Dalam ayat ni kita tengok mad jaiz, mad wajib. Macam mana kita nak tahu mad jaiz, mad wajib? Kita tengok tanda mad dulu. Dan selepas tanda mad itu ada hamzah. Jadi dalam ayat ni yang ada tanda madnya pada sofa satu, yang lain-lain tu tak ada dah. Jadi kemudian tengok lepas tanda mad tu ada huruf fa, bukan huruf hamzah. Jadi yang ni dia bukan mad jaiz ataupun mad wajib. Yang lain-lain hukum mim mati. Mim mati kita tengok di sini, mim mati yang ada sukun pada awalam, fauqahum, ada dua tempat. Jadi tengok di atas tu ada sukun. Kalau ada sukun namanya izhar syafawi. Baik, kita tengok pada sofa tu, kita tengok alif yang ada tanda mad, selepas itu ada huruf yang membaris syaddah dalam satu kalimah. Yang ini namanya mad lazim kalimi musaqqal. Jadi panjang mad lazim kalimi musaqqal, kita panjang 6 harakat. Jadi kita ambil perhatian lah dari segi panjang mad lazim ini. Kemudian wa yaqbil, di situ dia kita matikanlah nun, dha tu dah sukun dah, nun pun kita sukunkan. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Di situ kalau kita mati ar-rahman tu dia jadi hukum mad arid disukun. Kemudian innahu, tengok pada hu, di situ tu dia ada hukum mad silah qasirah. Mad silah qasirah kita panjang dia 2 harakat. Baik, basir bila kita waqaf namanya mad arid lisukun, dan ra tu kita baca dia dengan nipis. Baiklah, itulah sikit sebanyak berkaitan dengan hukum tajwid yang ada dalam ayat ini. Awalam yarau. Satu lagi Ustaz nak ingatkan pada yarau tu, sebutan lin tu jangan bunyi yarau. Yarau tu jangan bunyi yarau, jangan yarau. Itu dia tak apa tepat. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dalam ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, awalam yarau ila at-tayri fawqahum, patutkah mereka menutup mata? Yarau, awalam yarau ni Allah tanya, apakah patut manusia ini menutup mata mereka dan tidak memperhatikan kekuasaan Allah pada Allah suruh kita tengok kekuasaan Allah ini yang ada pada at-tayr. At-tayr ni artinya burung. Burung-burung yang berterbangan di atas kepala mereka. Fawqahum tu artinya di atas mereka. Saffati wa yaqbil, Allah tanya siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutup sayapnya. Wa yaqbil, saffatin wa yaqbil, ketika mana burung itu terbang, ketika mana burung itu mengembang sayapnya dan menutup sayapnya. Tidakkah mereka melihat itu kekuasaan Allah, yang Allah jaga burung itu agar tidak jatuh? Allah kuasai mereka hinggalah burung itu boleh terbang dengan baik. Tidakkah mereka melihat kekuasaan Allah pada burung yang berterbangan di atas kepala mereka? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang menahannya daripada jatuh.
ma yumsikuhun illa ar-Rahman, melainkan kekuasaan Allah yang maha pemurah. Allah yang tahan mereka ni daripada jatuh ke bawah, daripada jatuh ke bumi. Jadi kita nampak burung ni berterbangan dengan sonok di langit. Sebab apa? Allah pelihara mereka agar mereka tidak jatuh ke bawah. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya ia maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jadi basir tu Allah maha melihat. Allah tahu apa yang berlaku. Dalam ayat ni kita lihat dari segi makna kalimahnya. Pada awalam yarau, patutkah mereka menutup mata, ataupun adakah mereka tidak melihat? At-tayr, burung-burung, fawqahum, di atas kepala mereka, burung-burung yang berterbangan di atas kepala mereka, safatin wa yaqbid, yang mengembang, yang menutup sayap mereka. Ma yumsikuhunna, dan tidak ada siapa yang menahan burung-burung itu jatuh melainkan Ar-Rahman, melainkan Allah yang maha pemurah. Dan basir artinya Allah melihat dan Allah mengetahui apa yang berlaku. Ayat yang ke-20, Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Dalam ayat yang ke-20 ini, seperti biasalah kita fokus pada hukum tajwid dahulu. Jadi kita tengok pada nun mati. Di sini ada nun yang di atasnya ada sukun, satu pada amman. Kemudian pada jundun, dua. Yansurukum, tiga. Mindu, empat. Ada empat tempat yang ada hukum nun mati. Jadi kita perhatikan amman, nun yang ada sukun, maka dia dah tahu dah yang ni khas untuk izhar halqi. Kemudian pada jundun, nun yang tidak ada tanda sukun. Jadi kita tengok pada huruf yang selepas itu ada huruf dal. Dal adakah huruf idgham? Dia bukan huruf idgham. Dal adalah huruf ikhfa haqiqi. Kemudian pada yansurukum pun sama, nun yang tidak ada sukun. Kita tengok huruf selepas tu ada huruf sad. Jadi huruf sad adakah dia huruf idgham? Bukan idgham. Jadi dia adalah huruf ikhfa, dengung dua harakat. Mindu. Kemudian pada nun, nun yang tidak ada sukun bertemu dengan dal. Dal adakah dia huruf idgham? Dia bukan idgham, maka dia menjadi ikhfa haqiqi. Jadi itulah cara kaedah nak mudah kita kenal hukum tajwid ini. Kemudian kita tengok pula, kalau nun atas nun tu ada mim kecil, iaitu khas untuk iqlaq. Kalau dalam ayat ni tanwin pula, kita tengok tanwin. Ada berapa tempat yang ada tanwin? Tanwin pada jundun satu, ada satu tempat jundun. Jadi tengok di situ, bentuk dhammatain dia bentuk 99. Kalau bentuk 99, kita kena tengok huruf selepas dia. Kalau bentuk 69, iaitu khas untuk izhar. Kalau bentuk waw ada mim kecil, iaitu khas untuk iqlaq. Itu beza dia tu. Kalau macam ni kita kena tengok huruf selepas tu lah. Selepas huruf dal kita dapat huruf lam. Lam adakah dia huruf idgham? Lam huruf idgham bila gunnah. Jadi yang ni namanya idgham bila gunnah. Kemudian tengok mim mati pula. Mim mati dalam ayat ni ada pada lakum satu, yang surukum dua. Jadi ada dua tempat.
sama kaedah dia. Kalau di atas mim ada sukun, khas untuk izhar syafawi. Kalau selepas mim yang tak ada sukun, tengok huruf selepas tu. Kalau ada huruf mim, jadi mim khas untuk idgham mislain. Jadi kita kena dengun dua harakat. Kemudian tengok ada tak hukum mad wajib, mad jaiz. Dalam ayat ni tak ada mad jaiz, tak ada mad wajib. Yang adanya mad asli ada. Kemudian dalam ayat ni kita tengok pada ketika waqaf lah. Ketika waqaf di situ, kita waqaf dengan ma'arid, disukun, dan ra tu dibaca dengan tebal. Okey, baik, itulah sikit sebanyak perbincangan hukum-hukum tajwid dalam ayat 20 ini. Kita ulang semula. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Apa maksud ayat yang ke-20 ini? Amman hadzal ladzi, bahkan siapa dia yang menjadi huwa jundul lakum, menjadi tentera bagi kamu, yang surukum, yang akan menolong kamu, min dunir rahman, selain dari Allah yang maha pemurah. Inil kafiruna illa fi ghurur, sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan yang terperdaya. Jadi ghurur tu maksudnya terperdaya. Dia duduk dalam keadaan dibohongi ataupun ditipu. Tipu dengan keduniaan. Jadi Allah tanya kita, siapakah nak menjadi tentera Allah kalau bukan Allah yang tolong? Dan sesungguhnya Allah bagi tahu orang kafir ini hidup mereka hanyalah sandiwara sahaja, dan mereka terpedaya dengan hidup di dunia ini. Jadi kita berhati-hati jangan kita terpedaya dengan kehidupan dunia ini, sebab akhirat adalah tempat tinggal kita yang abadi. Baiklah, alhamdulillah kita dah selesai untuk bacaan daripada ayat 16 sehinggalah ayat 20. Jadi insya-Allah sebelum penutup kita akan ulang semula ayat yang kita baca daripada ayat 16 sehinggalah ayat 20. Insya-Allah kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور صدق الله العظيم. Sekian dahulu, kita jumpa lagi untuk sambungan ayat seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.